Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini adalah sesi lab yang terakhir. Alright, so untuk sesi lab yang ini saya akan cuba terangkan kepada awak bagaimana kita nak combine semua sekali, okay, daripada apa yang kita belajar dulu sebelum ni satu-satu kan. So hari ini kita nak combinekan semua sekali untuk menjadikan satu complete, bukanlah complete tapi simple ALU yang simple, a part of ALU yang kita nak buat. So dalam lab kali ni saya akan cuba gabungkan ke semua sekali elemen yang telah awak belajar, which is full adder and dan juga the rest ni untuk jadikan ALU. Okay, first of all, ALU yang saya nak gunakan untuk kali ni, okay, ALU yang saya nak buat design untuk lab ni adalah ALU ni dia ada dua input selection. Okay, dia ada yang pertama sekali dia ada full adder, dia boleh buat operation full adder 2 bit. Okay, yang kedua dia boleh buat logic operation logic AND untuk 2 bit. Okay, kemudian dia juga akan disimpankan ke dalam register dahulu. Okay, dia akan simpankan ke dalam register. Okay, dan daripada register tu dia akan out lah, keluar sebagai output. So itu adalah saya punya design. Okay, so kalau kita tengok kat sini, this is a block diagram yang saya nak buat kejap lagi. Okay, kalau dia kat sini dia ada dua input. Dia ada dua input dekat sini, which is in A dan in B. Ini adalah 2 bit. Okay, 1 bit untuk clock, 1 bit untuk selector. Kita gunakan multiplexer 2 to 1 2 bit sebab saya nak buat ni dia hanya ada 2 selection saja. Okey, jadi 2 selection saja, so saya gunakan 2 to 1 marks dan satu register 2 bits. Okey, and then dua ini adalah, yang pertama ini adalah M1 ini adalah full adder. So this is a full adder, and yang kedua ini adalah gate AND lah, gate AND to input 2 bit. Okey, so yang kat bawah ini adalah schematic untuk ataupun circuit untuk keluarkan dia punya carry flag. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Okey, ini adalah awak boleh design sendirilah. Ini contoh yang saya design. Alright, so contohnya kalau sekarang ni untuk gate AND, okey, untuk gate AND dia tak akan ada carry flag. Carry flag dia always 0. Okey, itu untuk gate AND. Okey, jadi untuk full adder dia ada carry flag mungkin boleh jadi 1, di mana kalau kita tambahkan contohnya 10 tambah 10, so dia akan jadi 100. So 1 yang hak ujung tu adalah carry flag kan, C out dia akan jadi carry flag. Dan begitu juga kalau dengan 11 tambah 11, so dia akan jadi juga berapa? 110. So 1 tu akan jadi carry flag, 11 akan display di out ALU. Okey, jadi apa yang saya buat kat sini adalah kita akan baca carry out daripada sini. Carry out daripada full adder ni dia akan bagi carry out, so saya akan baca di sini. Kalau saya terus tak ada this circuit, so saya terus masuk ke carry flag. So apabila kita select untuk this value, C out dia mungkin ada nilai 1, jadi dia punya output dia tak valid. So sekarang bila saya masuk ke sini, saya masukkan ke AND. Okey, di AND kan dengan input daripada selector. So input untuk kita masukkan ke dalam full adder ini adalah input kosong. Okey, apabila selector tu equals to 0, so dia akan pilih data kosong. Okey, so dia akan pilih data kosong. Jadi apabila data kosong itu dipilih, okey, dia akan pilih data ni lah, data ni yang valid. Yang akan keluar kat sini adalah data daripada full adder apabila data kosong. Okey, jadi sekarang ni selector ni dia akan masuk ke dalam inverter dulu. Jadi apabila dia masuk ke dalam inverter, dia akan jadi kosong, dia akan jadi 1 kat sini. Okey, apabila dia jadi 1, dia AND kan dengan value yang ada dekat AND input ni. Okey, so dia akan AND kan dengan AND input. Okey, jadi bila dia AND kan apa-apa nilai 1, dia AND kan dengan nilai Cout,
so dia akan keluar Cout. Okey, apabila nilai 1. Okey, kalau carry Cout ni kosong, so dia akan jadi kosong lah. Kalau Cout ni 1 n dengan 1 dia akan jadi 1. Okey, begitu juga sebaliknya apabila selector ini 1. Apabila selector ini 1, kita tahu apabila selector ni 1 dia akan pilih D1. Okey, apabila dia pilih D1 tu, makna kata carry flag akan jadi kosong sebab n input. Kalau kita buat logik, macam mana kita buat logik pun dia tak akan ada carry. Okey, jadi dekat sini untuk n input ni apabila dia 1, dia akan pergi ke invert kepada sini. So daripada 1 dia jadi kosong di sini. Apabila apa saja yang di n kan dengan kosong, dia akan keluar kosong. So apabila selector equals to 1, so dia akan jadi kosong kat sini, so carry flag akan jadi kosong. Okey, so itu adalah teknik yang saya buat lah. Sebab saya letak full adder ini sebagai data kosong. Okey, sebagai selector kosong. Kalau full adder di data 1, circuit ini mungkin akan berbeza. Itu bergantung kepada macam mana kita nak buat circuit. Boleh faham dari segi block diagram ni dan kenapa dia ada circuit kat sini. Okey, so kemudian lepas pada tu saya akan labelkan. Okey, labelingkan ini adalah M1, ini adalah N adalah M2, marks adalah M3, register adalah M4 dan M5 dan N6 adalah circuit yang tadi. Okey, kemudian wire apa yang kita guna? So contohnya yang kalau yang semua input kat sini, so tak ada masalah lah. So dia akan ambil input punya wire. Okey, sini semua input punya wire. Cuma yang keluar daripada full adder. So keluar pada full adder dia ada dua, satu sum, satu Cout. So satu sum ni saya untuk nak sambung kepada Mark 3, kita akan masukkan satu wire asing. Okey, W1, W2 dan W3. Okey, remember kalau W1, W2, W3 ni, ini adalah 2 bit. Kenapa 2 bit? Sebab ini 2 bit. Full adder 2 bit, masuk sini data pun 2 bit. Semua saya guna 2 bit punya input lah. Okey, 2 bit punya komponen. Okey, untuk N pun 2 bit, so masuk 2 bit. So untuk yang ini adalah single bit, 1 S1. Okey, yang keluar ni dia akan jadi S1. So apa lagi yang keluar daripada mana? Okey, daripada inverter juga dia akan jadi S2. Macam tu. Okey, so apabila yang first kali kita labeling dia punya komponen yang kita nak pakai, kemudian yang kedua kita labeling dia punya wire. Okey, jangan lupa, jangan silap, wire ni dia ada 2 bit, dia ada 1 bit, single bit, ikut mana yang kita nak pakai. Okey, kemudian baru kita buat apa nama ni, dia punya ni lah, dia punya circuit melalui Verilog macam biasa. Okey, untuk kali ni saya tak type buat sama dengan anda, saya terus buat sahaja kat sini. So awak boleh tengok dekat sini. So untuk ini yang first kali modul, saya declare modul. So saya declarekan ini adalah ALU 2 bit. So ALU 2 bit. Kemudian in A, in B, selector, clock. Okey, ini adalah input punya pin. So dia ada in A, in B, clock dan selector. Okey, selector dan clock. Okey, saya terbalik, tak apalah macam mana pun, tapi kena ingat yang ni selector dulu baru clock. Kemudian out ALU dan carry flag. So ini adalah output dia. Alright. Kemudian apa yang 2 bit? So saya declarekan input yang 2 bit, ini adalah multiple bit. So ini 10 adalah 2 bit. So saya declarekan sini adalah 2 bit. Okey, kosong yang ini sampai ke CLK. Okey. Untuk ini out ALU. So out ALU tadi, out ALU dia adalah 2 bit juga. So saya declare 10. Okey. So kita declare 10 untuk ALU. ALU out ini adalah 2 bit, because dia keluar daripada sini register 2 bit, so keluar register 2 bit out ALU. Kemudian untuk carry flag, out untuk carry flag dia adalah single bit. Okey. Kemudian ini juga adalah input untuk selector dan clock. Ini adalah single bit. Okey, saya letak macam ni, tak ada masalah pun, tak bawah ke tak tekan, as long as semicolon dia follow. Okey. So wire yang saya gunakan adalah dua jenis wire. Satu wire multiple bit, so which is W1, W2 dan W3. Ini adalah 2 bit wire. So dan juga wire S1 dan S2 adalah single bit wire. Okey. Kemudian kita start wiring. Saya start wiring dengan full adder dahulu. Okey, M1. So kita call nama dia full adder 2 bits. Okey, yang mana awak buat sebelum ni 2 bit. Okey, M1. So ini adalah nama modul M1. So kita start wiring. So in A sambung dengan in A yang dekat sini, so sambungkan dengan in A yang di sini. Okey, label sini in A, in B. Okey, kemudian
Okey, kemudian cin. Okey, cin kalau kau tengok kat sini, cin saya sambungkan dengan selector. Kenapa saya sambungkan dengan selector? Sebab kita tahu apabila dia equals to 0, cin ni untuk full adder. Okey, ingat lagi kita buat full adder dulu, cin always 0 untuk full adder, betul tak? Okey, jadi apabila saya sambungkan dengan selector ni, apabila dia pilih kosong, dia akan pilih data daripada full adder. So automatically input yang masuk kat sini untuk cin ni adalah kosong. So that's why saya letak cin adalah selector, masuk sekali dengan selector, because of kita tahu selector ni akan kosong untuk dia pilih full adder. Okey, kemudian W1, clock W1 untuk sums, dan juga cout dia clock kepada S1. Okey, kemudian sambungkan pula untuk M2. M2 adalah N to input 2 bit. Okey, ini N to input 2 bit. Modul tu nama dia punya komponen nama M2. So saya letakkan M2 kat situ. Okey, kemudian in A, in B, W2. So this is in A, in B. Kemudian out X dia sambung kepada W2. Okey. Kemudian next saya sambungkan kepada max to bit ini. Okey, dalam max to bit, W1, W2 selector dan W3. Kalau awak tak ingat, awak boleh buka balik max awak. Okey, awak boleh buka balik, pergi dekat mana, cari dekat register yang awak guna max to bit. Okey, pergi ke max to bit, and then kalau tak ingat dia punya kaki macam mana kedudukan dia, so boleh buka max to bit. So awak boleh nampak kat sini guna yang ni D0, D1, S0, out X. So dari situ barulah buka awak punya itu nak buat wiring tadi, sambungan tadi tu. Okey, so ini kita dapat tahu D0, max D0, D1 selector dan out X tadi kan, out max X tu. Okey, so kita sambung macam ni lah. D0 sambung ke W1 wire wire W1 tadi. Okey, untuk D1 kita sambung kepada W2, output daripada in N output. Okey, selector sambung kepada selector. Kemudian output dia sambung ke W3. Okey. Kemudian untuk ini saya masukkan ke dalam register yang last lab kita belajar last lab tu. So saya masukkan sambungan register 2 bit, tapi sebelum ni saya buat register 1 bit. So awak register 1 bit dan register 4 bit. So awak boleh buat register 2 bit berdasarkan daripada register 1 bit, tak ada masalah pun. Okey, cuma awak perlu buat 2 bit lah. Kalau nak buat 4 bit lah. Alright. So dia ada D, clock dan Q untuk register ini. So saya sambungkan W3 kepada D, clock sambungkan kepada clock. Okey, out ALU sambungkan ini Q, hasil dia sambungkan kepada out ALU. Kemudian untuk yang ini sama juga, sambung kepada inverter sambung kepada selector. Alright, sambung kepada selector in A, dan output dia sambung kepada S2. Kemudian yang output ni sambung kepada S1 dan S2. Okey, di mana S1 tu sambung kepada cout tadi yang dekat atas ni, cout. So sambungan S2. Kemudian clock kepada output dia jadi carry flag. So habis modul tu. Alright, habis modul tu, save. Okey, saya tengah simulate ke tak? Okey, habis modul tu, awak boleh ALU 2 bit. Okey, tekan 2 bit, save. Kemudian kita perlu ALU 2 bit tadi. Okey, kita perlu compile balik semula. Alright, so selepas compile balik semula, kita pula dah habis siap semua ni. Ini yang kita nak buat lah. Kemudian kita nak buat pula dia punya test bench. Alright, mana test bench dia? Okey, ALU test bench. So untuk test bench ni, awak boleh masukkan any input yang awak nak masukkan. Okey, tapi untuk case ni saya masukkan. Okey, untuk case ni saya gunakan kaedah saya masukkan for untuk data. So saya masuk semua available data yang boleh masuk dalam in A dan in B ni sebab 2 bit saja. So saya in A ada 2 bit, in B ada 2 bit. So total up is a 4 bit. So 4 bit is equivalent to power of 4 is equal to 16. So D is mesti kurang daripada 16. Okey, ini untuk full masuk semua sekali. So saya buat delay sebanyak 40 picosecond. Alright, kemudian yang ini clock sini, ini adalah clock. Clock ni saya every 5 picosecond saya akan toggle. Macam saya ajar sebelum ni, always 5 picosecond saya akan always toggle. Begitu juga dengan selector. So masuk kata kat sini, selector ni dia akan pilih every 20 pico dia akan pilih selector 0. After 20 pico dia akan pilih selector 1. After 20 pico lagi dia akan pilih selector 0 balik, selector 1, selector 0, selector 1, selector 0. Itu adalah input yang saya plan untuk nak buat. Because of saya nak baca dia punya all the input
daripada ALU tadi. Okey, kemudian saya sambungkan balik. Okey, panggil balik ALU 2 bit. Okey, test modul. Sambungkan balik mengikut kaki yang awak telah buat dekat sini. Okey, kaki dia adalah in A, in B, selector, clock, out ALU, carry flag. Okey, so dekat test bench tadi pun sama juga. Kalau awak gunakan untuk case ini, saya gunakan register yang sama. In A, in B, register selector, register clock. Kalau awak guna R1, R2, R3, R4, then awak kena tulis kat sini R1, R2, R3, R4. Same things. Okay, but ini untuk saya tak mau bagi confuse untuk awak dan juga untuk saya. Jadi kita gunakan sahaja yang sama dengan sebelum ni. Okay, dia spesifik untuk test bench ni, spesifik untuk ALU ni sahaja. Okay, so saya pakai register in A, in B. So saya sambungkan register in A tadi ni, yang telah saya sambung kat sini, sambungkan ke dalam ni. In A, in B, selector, clock. Kemudian output dia ALU, wire. Saya sambungkan wire 2 bit. Okay, dekat sini. Kemudian carry flag dekat wire carry flag tadi tu. Okay, habis. Selepas habis, kita pun boleh simulate. Okay, go to this one and cari balik ALU test bench. Then awak boleh start simulate. Okay, selepas dapat simulate, ambil balik semua yang wave yang berkenaan. So call dekat sini. So dalam case tadi kita buat berapa? 40 picosecond. Okay, look at this test bench tadi. Okay, untuk 40 picosecond kali 16 kali 40 picosecond is supposed to be is 640 picosecond. Okay, ni untuk kita nak tengok semua sekali dia punya input, dia punya input dan output dia jadi berapa. Okay, so just run 640 picosecond. Just run this and awak akan dapat this one. Okay, ini adalah dia punya ni. Okay, tak nampak. Okay, saya kecilkan. Okay, saya kecilkan lagi. Alright, so kat sini awak boleh tengok awak boleh tengok untuk first value ni. Okay, kenapa output dekat ALU ni adalah kosong? Ini adalah unknown. Dia tak tahu. Kenapa? Because of clock kat sini kosong. Remember, kalau register clock 1 baru dia write dalam tu. Okay, so yang ini clock 0. Clock 0, so dia tak ada value. Value apa? Tak ada. Tak boleh hold value mana-mana pun. So dia akan jadi merah macam ni. Bukan salah tapi dia disebabkan oleh dia tak ada value. No, unknown value. Okay, kemudian untuk next this is a 5 picosecond first. Okay, another 5 picosecond dia dah jadi 1. So bila dia dah jadi 1, dia akan ambil value dekat D. So value dekat D sekarang adalah bergantung kepada selector. Selector kosong, kita tahu selector kosong ini adalah full adder. Okay, full adder kosong tambah kosong, tak nampak lah kosong tambah kosong mesti dia sama dengan N dengan kosong. Okay, saya pilih yang lain Contoh saya pilih yang lain adalah yang dekat sini. Okey, contohnya saya pilih yang ini. Okey, kalau ini kita tengok kosong dengan kosong dan kosong dengan 1. Okey, so kosong dengan kosong dan kosong dengan 1 di sini. Okey, kat sini kosong dengan kosong dan kosong dengan 1. Kat sini saya tak mau terangkan lagi. Sekejap lagi saya terang. Okey, so kosong dengan kosong dan kosong dengan 1. So kalau awak boleh tengok kat sini, so ini value 0001, selector kosong, clock juga kosong. Okey, tak ada apa-apa masuk ni. Okey, kemudian dia akan ataupun clock 1 kat sini pun boleh. Okey, kalau clock 1, so dia akan keluarkan value tambah. Maksudnya 00 tambah 01 akan jadi 01. Okey, so dia akan jadi 01 dekat sini. So itu adalah tambah. Okey, kalau dia naik kepada 00, okey, contohnya kalau dia naik kepada 00 kat sini, alright. So selector tu dia pilih kosong. Okey, selector dia pilih 1. So value sama 01. Okey, apabila 01 selector 1, dia akan buat apa? Dia akan buat proses AND. Betul? Proses AND. So 00 dengan 01 AND kan dua-dua, jadi hasil dia adalah 00. That's why awak tengok kat sini hasil dia adalah 00, carry flag juga kosong. Okey, kenapa dia ada delay kat sini? Okey, nampak kat sini? Okey, kalau kita tengok kat sini, selector dah 1. Alright, selector dah 1, in kosong, A kosong, supposed to be N lah kan, betul tak? So N lah sepatutnya kat sini because of 01. Tapi hasil dia masih lagi hold value lama, hold positif. Ini saya nak tunjukkan kegunaan register tadi. Okey, kita tengok kat clock kosong, so dia hold value lama walaupun dah ada data dah berubah, tetapi dia hold
value lama. Dia tunggu sampai clock jadi 1 baru dia tukar. Ini adalah register punya delay yang kita buat kita buat register sebelum ni. Okey, sebab tu kat sini ke dekat sini ke yang mana yang dia kosong, walaupun dah ada perubahan tetapi masih lagi whole value lama. Okey, so itu. Dan yang lain saya nak tunjukkan dekat sini adalah, okey, contohnya yang ini. Okey, yang ini adalah contoh apabila tambah 0 1 tambah 1 1, hasil dia akan jadi 1 0 0, betul tak? So apabila dia hasil dia jadi 1 0 0, kalau kita tengok dekat sini, alright, bila kita tengok dekat sini, hasil dia jadi 1 1, okey, 0 0 dia di sini, alright, 0 0 dia di sini, 1 tambah ni, okey, dia tunjuk kat carry flag akan toggle to the 1. okey, boleh nampak, so dia dah jadi 1 kat sini. okey, so saya rasa itu saja untuk lab kali ni. So awak boleh tengok semua the whole ini, yang mana satu yang apa yang betul, contohnya macam yang hujung ini. okey, kalau yang hujung ni kita tengok 1 1 tambah 1 1, okey, selector dah jadi 1. So 1 ini adalah AND gate. okey, apabila AND gate dia kosong lah. okey, kalau kat sini, so ini adalah selector 0. So dia akan naik 1 1 1 1, dia akan tambah. So input akan jadi 1, AND akan tambah 1 1 tambah 1 kosong, jadi akan jadi 1 1 0. So hasil dia kat sini. Ini sini adalah semua hasil dia. okey, so saya rasa takat tu saya dahulu. okey, lab kita untuk di semester ini adalah lab terakhir. okey, di mana lab ni dia akan dia cover semua sekali. Kalau awak tengok, awak boleh tengok dia cover daripada first sampai akhir. okey, next kita akan buat mini project, which is mini project juga dia akan lebih besar lagi lah daripada apa yang saya tunjukkan kat sini. Tapi idea dia lebih kurang sama macam kita punya ni. okey, so kalau takat tu dulu. Kalau ada apa-apa masalah, awak boleh tunggu live chat nanti hari Khamis ni, insya-Allah. Kalau ada apa-apa, saya akan bentangkan dekat dalam, kita akan tengok apa masalah yang wujud dekat dalam live chat. okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, stay safe, stay at home. Ikut saranan kerajaan. Kita dah hampir menang lawan COVID ini, kita dah hampir menang, tetapi kita masih belum menang. okey, kita jangan overconfident. Kita ikut saranan kerajaan, stay at home, tak payah pergi mana-mana. Walaupun alhamdulillah Malaysia sekarang ni peratusan COVID dah menurun, tetapi walau bagaimanapun kita kena ikut saranan kerajaan, stay at home, jaga jarak, basuh tangan selalu dan segalanya. Ikut apa saja yang kerajaan suruh buat. okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Kita akan menang lawan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.